Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat kembali lagi. Hari ini kita nak bincang kertas 2 MRSM. Okay, kita pergi ke soalan pertama. Diagram 1 show a pastry chef decorating whipping cream on top of a cupcake by exerting pressure. So kat sini ada rajahnya. Okey, yang buat hiasan di atas cupcake, menekan pada bahagian atas, bahagian atas ni. Okey, lalu terkeluarlah krim di bahagian Y. Alright, soalan pertama, what is the SI unit for pressure? Okey, unit SI untuk tekanan adalah Pascal. Okey, ejaan mesti betul lah. Ejaan mesti tepat. Unit untuk pressure. Alright, so kita dah tahu lah ni gambarannya ni ada kaitan dengan tajuk tekanan yang ada kaitan dengan pressure. Hey. Okay, underline the correct statement in the bracket to complete the following sentence. Alright, kat sini awak kena gariskan yang manakah pilihan yang paling tepat. So tekanan, the pressure at point X is pressure at point 1. So ada tiga pilihan. Adakah tekanan di X lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar? So jawapannya the same as. So kita underline dekat perkataan yang kita fikirkan tepat lah. So dekat situ saja kita boleh dapati bahawa sedang menguji awak, soalan sedang menguji awak satu prinsip fizik, iaitu Pascal Principle. Dalam Pascal Principle menyatakan tentang whenever we exert a pressure at one place ataupun one piston, the pressure will be transmitted equally. Tekanan tersebut akan dipindahkan secara seragam, equally, to all parts of the fluid. So fluid dalam ni adalah the cream itself. So tekanan dy juga, kalau kita letak P2 atau Py, so the pressure are equivalent. P1 equals to P2. Okay, ini yang diceritakan oleh Pascal. Dengan syarat this system are enclosed system. Enclosed, maksudnya di hujung ni kita ikat lah kan. Kita ikat supaya dapatlah satu sistem yang tertutup. So pressure transferred equally to all parts of the fluid. Alright, and the state 1 application, so klise yang mungkin hydraulic brakes. So dalam hydraulic brakes ni kita ada master piston and slave piston. Kita akan tekan master piston, kita dapat transfer pressure yang sama ke slave piston. Kita boleh tengok lebih lanjut lah, boleh rujuk semula dalam buku rujukan atau buku teks anda. Moving on to question number 2. Diagram 2 shows an object is placed 30 cm in front of convex lens and form a real image. Okay, dekat sini saja kita dapat maklumat yang pertama, which is U sama dengan 30. Jarak objek adalah U. Okay, kemudian convex lens dinyatakan kanta yang kita sedang pakai adalah kanta cembung. Kanta cembung dia punya focal length dia adalah bersainkan positif. So kita boleh letak tanda positif je lah, tak payah letak pun tak apa. Okay, just in case soalan bagi ke anda concave lens, maka nilai focal length mesti negatif. Yang tu mesti ingat. Right, daripada rajah pula kita dapat satu lagi maklumat. If this much from the object to the image is 40, di atas ni 30, maka baki di sini, iaitu jarak daripada kanta ke image, adalah bernilai 10 cm. And this give you the value for V, jarak image. So kita dapat maklumat dekat situ. U dah ada, V pun ada. V lah tu. Tapi ada tanda sikit kat atas tu. Tu style. Ni tanda sikit ni. Ni style. Okay, A. Okay. So A, what is the meaning of real image? Okay, real image adalah image yang boleh dibentuk pada skrin, boleh dipancarkan pada skrin.
Right, kalau lawan dia virtual image adalah image yang cannot be formed on the screen. Contohnya hologram. Hologram tu dia tak terbentuk di screen. Alright, B1 tentukan jarak image seperti yang saya dah kira tadi. Jawapannya adalah 10 cm. Baki kat sini kan, bakinya. Kemudian hitung panjang fokus f. Alright, untuk cari f kita akan gunakan formula kanta nipis. 1 per f sama dengan 1 per u tambah 1 per v. Alright, kita nak cari, saya highlight dulu f ke bawah ni. Kita nak cari 1 per f tau. Kemudian kita pastikan kita menyalin semula di bahagian kiri, iaitu 1 per f. Sebab yang kita dapat di sebelah kanan kejap lagi adalah 1 per f, bukan f, belum lagi f. So u, just now u kita apa? U 30, V 10. Okay, U 30, 1 per 30 tambah 1 per 10. Okay, tekan kalkulator dulu untuk di sebelah kanan. Tekan ni, 1 per 30 tambah 1 per 10. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2 per 15. Dan ini adalah nilai 1 per f. So untuk jadikan jawapan awak ataupun nak dapatkan f, kita akan terbalikkan. So 1 per f sama dengan 2 per 15. Kalau f saja, kita dapat 15 per 2, yang bermaksud 7.5 cm. Tinggalkan jawapan anda dalam perpuluhan. Okay, dan pastikan ada unit yang betul, unit yang tepat, cm. Macam mana saya tahu cm bukan meter? Sebab u dan v anda yang awak ganti tadi dalam sentimeter. Okay, pukul 9 lagi 10 minit. Okay, C. So if the lens is replaced with the bigger diameter lens, kalau kita tambahkan, kita tukar kepada kanta yang lebih besar diameternya, apa berlaku kepada image? Jawapannya image is brighter. Yang ni selalulah saya tengok soalan trial keluar, soalan akhir tahun pun keluar. So the answer is image is brighter because more light can pass through. Lebih banyak cahaya dapat menembusi kanta tersebut, maka image yang terbentuk lebih cerah. Terus ke soalan 3. This is a deflection tube. Deflection tube ni di bahagian sini ni yang saya bintangkan ni sekarang. Okay, this is the deflection bahagian deflection plate. Okay, ini deflection plate-nya yang menyebabkan berlakunya pemesongan. Siapa yang dipesongkan tu? Siapa yang dipesongkan tu? Alright. So dalam kes ni kita tengok dulu soalannya. When S1 is closed, maksudnya kita switch on ditutup switch itu. Maksud tutup maksudnya switch on lah. The electrons are emitted from the cathode. Alright, cathode. So A, name the process involved. Namanya adalah thermionic emission. Thermionic means that ion di sini bermaksud elektron. Term di sini bermaksud kita gunakan haba. So we are using heat to release or emit the electron. Okay, daripada mana? Daripada bahagian cathode. So kalau nak cerita secara ringkas, saya akan tunjukkan Lita, iaitu bahagian S1. Bahagian S1 ni, whenever we switch on, bila kita on kan, Muhammad Zahin tak mau nyanyi. Okay, daripada sini kita on kan switchnya, maka arus akan mengalir melalui tungsten. Tungsten akan menjadi panas, lalu membebaskan elektron. Ini tak sama dengan photoelectric effect. Photoelectric effect, kita pancarkan cahaya ke atas satu metal. Ini kita gunakan pemanasan, heat. Using electricity, the tungsten are going to be heated, it boils off and gives out the electron. So elektron ni disebabkan bercas negatif, maka elektron akan tertarik kepada anode. Anode kan terminal positif. So bukan sekadar ianya ditarik, malahan ianya akan dipecutkan kepada anode.
Kenapa bukan tarik je tapi pecut? Jawapannya kerana kita menggunakan suatu ataupun kita menghasilkan suatu electric field yang sangat kuat, very strong electric field. Mana datang very strong tu? Daripada voltan lampau tinggi, extra high tension. Kita gunakan voltan yang terlampau tinggi, sangat-sangat tinggi, sehingga mana electric field tu jadi very strong. So instead of moving towards anode, it is accelerated towards anode. Okay, yang ni untuk menghasilkan strong electric field. Saya tulis ringkas saya ringkaskan. Alright. So sampai saja di deflection plate, electron being a negative charge particle going to be deflected up. Kenapa ke atas? Kerana terminal positif di deflection plate berada di atas. Because of electron is negatively charged, it is always attracted towards the positive plate. Mesti ke cikgu dalam SPM kalau keluar gambar mesti ke positif ke atas cikgu? Deflection plate dia ni boleh jadi positif ke atas, boleh jadi positif di bawah. Either one. Okay. So tak semestinya lah gambar dia ni mestilah positif di atas, tak. Tengok juga soalan tu. So in case soalan tak bagi, kalau dia deflect up, maksudnya positif di atas lah, because electron are negatively charged. Alright. So the deflection tube juga menggunakan voltan lampau tinggi to produce another strong electric field. Electric field and I'm using the word electric field, not magnetic field. Hati-hati, ni pun ada pelajar selalu keliru juga. Sebab dia ingat perkataan field dia bantai je magnetic field. Tak boleh. Magnetic field kalau ada dalam kalau ada di antara dua medan ataupun kutub, utara dengan selatan, itu magnet kan, magnetic field. Ini kan terminal positif negatif, electric field. So here also produce strong electric field. Okay. Alright. So next up is B. When switch S1 and S2 are closed, while S3 is open, the electrons move towards the anode. Okay, S1, S2. Okay, S1, S2 on. So electron dipecutkan ke sini, ke anode. Okay, S3 ditutup. Maksudnya elektron tu tak terbelok ke atas, tidak dipesongkan, tidak dipesongkan ke atas. Terus saja, tidak deflected. So, apa soalan dia? Calculate the maximum velocity of electron. So daripada sini kita perlukan satu formula untuk kita selesaikan soalan apa ni? B1. Okay. So kat sini pelajar kena faham apakah perubahan tenaga yang berlaku semasa elektron sampai di Pendeflor grid, dekat grid Pendeflor ni atau fluorescent grid ni. So from here the electron is moving. So because of the electron is moving, it possess kinetic energy. Okay, kinetic energy. So kinetic energy is having a formula half mv square. Okay, setengah mv kuasa 2. And before the electron possess kinetic energy, the electron have an energy which is E equals to EV. Okay, yang ni saat elektron dihasilkan daripada kathod, kedua daripada permukaan kathod, dia ada tenaga potensial, dia tenaga potensial daripada elektrik, hasil daripada darab E dan V. So kita akan apply changes of energy sini by equating both equation. So we have here EV equals to half mv square. Okay, so daripada sini kita akan cuba cari this V here, because we are finding the maximum velocity for the electron V. Okay, so here kita akan mula substitute the values. E given here is the charge of electron,
1.6 times 10 to the power of negative 19. V is the potential difference involved in this circuit, which is here 1.5. Kenapa tak ambil 2? Sebab 2 ni untuk the deflection plate. So we are using 1.5 kilovolt because this 1.5 kilovolt is the potential difference across the tube yang menyebabkan elektron dipecutkan. So 1.5 is equivalent to 1500. 1500. Kemudian setengah M here is the mass of electron, also given here. Dah diberi dalam soalan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31, kemudian V square. Okay, cari nilai V square, kemudian square root jawapan anda. Make sure you have your final answer as 2.295 times 10 to the power of 7. Okay, 7 meter per second. Pastikan ada unit sekali lagi ya. Laju dalam meter per saat. Alright, seterusnya lengkapkan lintasan sinar katod tersebut. Alright, ini kita perlu lukislah apa berlaku kepada the cathode ray. Cathode ray ni apa belajar? Cathode ray is the fast moving electron. Fast moving elektron. Elektron yang dipecutkan tadilah apa jadi? Tadi kita lukis dia deflect up macam tu. Ada arah lah kan. Okey, sabar Zahin, kenapa? Berapa minit lagi? Tanya ibu. Lagi tanya ibu. 10 minit. Dia lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Alright, so it deflects up ke atas. Alright. So see what happened to the path of cathode ray when the value of EHT increase? Give a reason. 2 markah. So apa berlaku dulu? Kalau kita tambahkan nilai voltan lampau tinggi ni, katalah daripada 2000 volt kita tambah kepada 4000 volt. Naikkan lagi. So we are producing stronger magnetic. Nampak saya pun tersilap. Stronger electric field. Kita hasilkan electric field yang jauh lebih kuat daripada asal. So electric field yang lebih kuat menyebabkan elektron mengalami daya yang lebih besar. Ini ada definition electric field. Electric field adalah region where electrical charges experience force. Check balik definition dia kan. So in a way we can say that this electron here are going to be experience greater force than the previous one. So dia akan deflect more. So the answer is the electron will deflect upward more. Okay, and then the reason being because of the nampak tak, saya pun silap sini. So here students, saya dah buat silap kat situ lah. Okay, this is not magnetic field, stronger electric field. Okay, so saya pun silap tu, nampak, stronger electric field. Make sure you are using the correct term. Okay, gunakan terma yang tepat lah. Sorry ada pembetulan kat situ. Alright, habis untuk thermionic emission soalan nombor 3. Kita terus ke soalan nombor 4. Diagram shows 2 satellite M and N orbiting the Earth. Orbital period for T can be determined by the Kepler's third law, of course. So satellite ni kita tengok ada 2 satelit mengorbit objek yang sama. So ini sah-sah lah Kepler's third law. Dalam Kepler's third law bagi tahu the square of orbital period is directly proportional to the cube of orbital radius. So daripada sini kita akan gunakan formula T kuasa 2 bahagi R kuasa 3
untuk objek pertama akan sama dengan T kuasa 2 bahagi R kuasa 3 untuk objek kedua. So objek pertama kat sini kita boleh let lah, sama ada N atau M, vice versa. Right, itu plan kita lah. Bila kita tengok soalan kan, kita dapat plan lah. Okay, yang ni aku boleh relate kan dengan Kepler's third law. Alright, so A nyatakan Kepler's third law. Daripada tadi kan kita dah tulis dalam bentuk simbol. So we are again writing in the sentence form. Okay, dalam bentuk words, dalam bentuk ayat. So T here is not period but orbital period. Yang tu penting pelajar mesti guna perkataan orbital period, sebab yang ni bukan period ayunan bandul ke apa. Ini adalah period kepada objek yang sedang mengorbit. Okay, so kita make use of the word square to show the square here. Okay, kemudian kita ambil perkataan directly proportional, which is here, directly proportional. Bye-bye. Bye. Okay, kemudian the word cube. Okay, kataan cube di sini merujuk kepada kuasa 3 of orbital radius. Tekan dash. Orbital radius. Alright. Kita buat dalam bentuk ayat je. So the square of orbital period directly proportional to the cube of orbital radius. Okay, make sure students you are using the word orbital. Orbital. Okay, jangan lupa. Right. Next, B is the calculation here. The height of the satellite M, the height of the satellite M, and the height of the Zahin. P bagi tahu ibu. HM and the height of satellite N is HN from the surface of the earth. Okay, yang ni mengukur pengukuran daripada permukaan bumi. Okay, so ini ketinggian, bukan orbital radius. Kita hanya diberi maklumat ni daripada permukaan bumi. Untuk kira orbital radius, kita mesti ukur daripada tengah objek ke tengah objek kedua. Sini sampai sini. Okay, so this doesn't include the radius of the earth itself. Tak termasuk tu. So dah bagi nilai tu kan. HM banyak ni. Saya highlight jap. HM banyak ni. Kemudian HN sebanyak ini. Right, the orbital period T of satellite M is 24 hours. So dia dah bagi T untuk M 24 jam. Okay, kita catat dulu situlah. Alright. Tentukan. Okay, soalan pertama, determine the radius of orbit for satellite M. Radius of orbit ni sama masuk dengan orbital radius. Okay, macam mana dapat jawapan ni? Kenapa lain benar ni? So, untuk dapat jawapan orbital radius, seperti saya beritahu tadi, kita mesti menambahkan HM dengan radius bumi. Berapakah radius bumi? Ni soalan dah bagi. Bermaksud jawapan ni datangnya daripada pengiraan 3.6 darab 10 kuasa 7 yang ditambah dengan 6.37 darab 10 kuasa 6. Dapat jawapan ni. And likewise maksudnya sama juga, untuk kita dapat orbital radius bagi N, kita juga menambahkan nilai ketinggian HN, iaitu 2 darab 10 kuasa 7 yang ditambah dengan radius bumi. Jangan lupa
bahawa orbital radius diukur dari pusat ke pusat. Dari pusat ke pusat. Sama jugalah untuk n pun. Kalau saya boleh sambung sini. Ni ini kan radius bumi yang kita dapat baru kat sini. Soalan baru bagi yang ni je. Kita nak orbital radius, kita nak semua ni full sampai sini. Mestilah ditambahkan. Okey. Budak-budak MRSM pun, kalau pelajar saya pun ramai sangat yang salah lah kat sini. So because of dah salah dekat atas ni, nanti bila kita ganti orbital radius kat sini, habis lingkup kan. Salah lah, ada banyak kesalahan kat situ. Okay, well, manusia memang buat mistake lah. Cuma apa yang penting lah, selepas kita buat mistake tu, apa tindakan kita, apakah tindakan kita selepas itu, that is much more important, lebih penting. Right, next is number 2 Roman. Calculate the orbital period for n. Kita nak cari t, n sama dengan apa. Okay, yang ni barulah kita pakai formula, the formula for Kepler's third law, which is t square equals to r cube equals juga t square bahagi r cube equals to t square bahagi r cube juga. Sebelah kiri we are going to let for m, objek m. Sebelah kanan kita akan buat untuk objek n. Objek dalam kes ni adalah sebuah satelit lah. And both m and n are orbiting the same object. Sebab tu kita boleh relate kan, kedua-duanya mengorbit bumi, maka kita boleh relate kan kedua-duanya menggunakan Kepler's third law. Okay, Tm berapa? Tm tadi bukan dah ada ke? Tm 24. So kita ganti 24 kuasa 2. Okay, kemudian Rm. Rm pun dah ada tadi. Rm is here, ni 4.237 ni. Okay, kita ganti 4.237 darab 10 kuasa 7. Jangan lupa kuasa 3. Nampak ni, ni kan kuasa 3. Kemudian yang kita nak cari adalah Tn kuasa 2 bahagi dengan Rn tadi 2.637 darab 10 kuasa 7. 2.637. Okey, kuasa 7. Kuasa 3, jangan lupa cari Tn square anda, kemudian square root jawapan anda. Make sure you get your final answer 11.78 for hours. Okay, so the unit here is hours. Very important because we are given the Tm in hours. Okay, kita diberi maklumat orbital period untuk m adalah dalam unit jam. So jawapan kita mesti dalam jam. Jangan tamnya 11.784 saat. Kok mana? Macam mana sebuah planet boleh orbit dalam satelit boleh orbit bumi dalam masa berapa saat? 12 saat. Tu dia. Okay, so be particular, be investigative. Siasat lah sikit kan. Tadi aku ganti ni T tadi 24 jam. Okay, jam-jam. Mestilah unit aku dalam jam. Okay, jawapan aku dalam jam. Macam tu. Monolog lah kan. Pandai lah awak monolog insyaAllah. Right, C. Diagram shows the motion planet K orbiting the sun. Okay, cerita pasal planet K pula. Laluan K, dia ada beberapa tempat yang dilabel sini. Dia ada A, B dan juga C, D. Okay, kemudian soalannya, compare the distance travel from A to B and C to D. Tengok pun dah tahu kan, A to B, C to D. So jawapannya, the distance of AB is longer than CD. Itu jawapannya. Okay, tengok ni path dia ni, laluan dia. AB kan jauh, CD kan dekat. Okay, moving on. In diagram, label the box using symbol X for planet with maximum velocity. Okay, tandakan X apabila planet itu bergerak dengan laju paling maksimum, dan tandakan Y untuk minimum velocity. So the answer is here.
it is moving fast here because it is near to the sun, and it is moving slow here because it is furthest from the sun. So X belah sini, Y belah sini lah. Okay, soalan minta reason kat situ. You can always give the reason, which is the X is maximum velocity because AB is longer. Okay, disebabkan AB adalah jauh, maka dia perlu bergerak laju kerana masa AB dan CD adalah sama. Okay, masa untuk bergerak dari A ke B dan juga dari C ke D adalah sama. Yang ni Kepler's second law. Bagi pelajar yang belum dapat tangkap ini di bawah subtopik apa, di bawah Kepler's law, Kepler's second law. Okay, same area, same time. Same area, same time. Right. So point number 2, because the time travel from AB or CD are equally the same. Right. Selalu soalan kan dia tanya yang ni. Kalau satu lagi jenis tu, soalan dia tanya berkaitan dengan area kan. Kalau kita ambil ni, kita draw a line that connects the path AB and producing a sector here, and do the same for CD. Kita buat lagi line connected to C to D, and we form a sector here. The area of sector AB equals to the area of sector CD. Yang ni lah equal area equal time. Same area same time. Sebab masa dari AB sama dan CD juga sama, maka area yang dicakupi juga sama. Ini diterangkan dalam hukum Kepler kedua. Okey, seterusnya soalan 5. Raja menunjukkan susunan dua bateri dalam litar bagi menentukan daya gerak elektrik EMF. Kita tengok gambar pun kita tahu. Okey, kita tengok graf pun kita tahu sepatutnya lah. By this time, sepatutnya by right awak dah memang kenal lah. V lawan I ni, graf V melawan I, grafnya linear tapi negatif gradient. So here sahaja pun awak boleh expect bahawa sini nilai EMF dia, which is true, 1.5 tambah 1.5 3. Okay, dan kalau awak cari gradient di sini, the negative gradient equals to the internal resistance. Kalau awak boleh cari gradient kan, awak dapatlah nilai rintangan dalam kepunyaan bateri ni. So here juga benda yang sama. Kita dapati bahawa pintasan di paksi Y nya adalah 1.5. Itu merujuk kepada nilai EMF gabungan daripada dua bateri yang dalam keadaan parallel ni, dalam keadaan selari. So EMF kalau dalam selari is equals to the individual punya EMF lah. Masih lagi dapat 1.5. So betul lah. Okay, proven towards the ataupun proven with the graph here, shown by the graph. Alright, persoalan ni, what is meant by 1.5 volt label on the battery? Apa maksud 1.5 volt yang dilabel pada bateri? Itulah dia nilai EMF. Bagi pelajar yang belum tahu, itulah yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik. Jangan pula awak tulis that is the EMF. That is the EMF for the battery. Tu tak betul lah. Soalan suruh elaborate about that. Elaborate apa maksud 1.5 volt tu. So that 1.5 volt, you should convert it into work done. So awak akan sebut dalam bentuk kerja. It is 1.5 joule work done. Okay, ataupun required, energy required kalau awak letak dalam unit energy. Okay, which is equally the same. Okay, kalau awak nak buat energy boleh, work boleh. Okay, tenaga tu gunanya untuk apa? To transfer ataupun transfer by the battery electrical sources to move. Ini penting, untuk menggerakkan 1 coulomb of charge in a complete circuit. Charge di sini bermaksud elektron. Sebenarnya 1.5 volt ni
adalah satu jumlah tenaga. Dengar saya cerita. Ini adalah tenaga. Siapa yang bagi tenaga ni? Jawapannya bateri. Bagi kat siapa? Jawapannya elektron. Untuk apa? Untuk elektron tu berjaya digerakkan. Dah kenapa keluar macam-macam ni? Allah. Okey. Untuk digerakkan. Pergi mana? Dalam litar yang lengkap. Nak pusingkan elektron tu lah. Nak gerakkan elektron tu di dalam litar. Itu maksudnya 1.5 volt EMF. Alright. Harap membantu. B1, based on diagram, compare the arrangement. Okay, arrangement tadi saya beritahu dah kan. Yang ni siri, yang ni parallel. Alright, tu jawapannya. So one of them is in siri, which is 5.1. 5.2 is parallel. Kemudian compare the EMF. 5.1 is greater because 3 volt kan. Tadi satu lagi tu 1.5. Ada semut pula dah kat mic ni. Tigang cakap termasuk mulut. Okay, sekejap okay. Next, the gradient. Kita tengok kecurunan tengok. Ni kan lagi cerun. 5.1 lebih tinggi cerunnya, 5.2 lebih rendah cerunnya. So the answer, the gradient of the graph for diagram 5.1 is greater. Okay, sini pastikan pelajar jangan guna perkataan ni lebih cerun ataupun steeper. Memanglah lebih cerun kan kalau istilah bahasanya. Tapi kita pakai perkataan perbandingan. Greater, less, smaller, bigger, macam tu. Okay, lebih sesuai. Dalam point of view of penanda, dia lebih gemarkan, dia lebih suka awak nyatakan dalam bentuk ni lah. Greater, smaller, longer, shorter, thicker, thinner, macam tu. Okay. Next, state the relationship between arrangement of batteries and the EMF. So, apabila kita susun dalam siri, kita dapati bahawa total EMF is greater. Ini ditunjukkan dalam rajah 5.1. Okay, kemudian kita relatekan juga bila kita susun dalam siri, maka kita dapati bahawa gradientnya bigger. Okay, dapati bahawa kecurunannya lebih tinggi. Right. Kecurunan kat sini tahu apa maksud dia. Kecurunan di sini menunjukkan nilai internal resistance. So instead of ataupun selain daripada kita punya EMF bertambah jadi besar, kita juga sedang menambahkan rintangan dalaman bateri. Itu sums up everything yang sedang berlaku lah sebenarnya. Right, D shows electrical circuit. Alright, ni gambarnya. Alright. If the current flow is 0.5, this is I, and the potential difference across R is 5.8, this is V, calculate the internal resistance of the battery. So kita nak cari rintangan dalam, kita akan pakai formula yang sesuai lah, iaitu E sama dengan V tambah I besar darab dengan R. Ini formula internal resistance ataupun tajuk EMF yang famous. Kena hafal yang ni, kena tahu guna, kena hafal dan kena tahu guna. Right. Okay, so kita gantikan semua maklumat yang kita ada, yang kita dapat daripada soalan. Misalnya EMF, nilai E di sini merujuk kepada EMF. So EMF dalam litar yang diberi ni adalah bernilai EMF betul lah. EMF ni adalah bernilai 6 volt. Yang terlabel pada bateri ni adalah EMF. Okay, so kita ganti E sebagai 6. Kemudian nilai V merujuk kepada 5.8, which is the potential difference given here, 5.8 tambah dengan the current flow 0.5. Okay, diberi dalam soalan 0.5 dan juga darab dengan R. Selesaikan matematik ni, you should get your internal resistance as 0.4 ohm, 0.4 ohm. Jangan lupa simbol untuk unit kepada rintangan dalam.
Okay, sebab dia rintangan kan, maka unit dia sama dengan unit rintangan lah, ohm, dalam unit ohm. Okay, last one. If the above circuit is used for longer time, kalau kita gunakan dalam satu jangka masa yang lebih panjang, what will happen to the value of internal resistance of battery? So of course lah increase, the bigger the time used, the bigger the internal resistance. Alright. Sebab tu kadang kita guna sebarang alatan elektrik, dia akan, kalau especially yang guna bateri, kita boleh rasa bahawa panas kita punya alatan elektrik tu, macam handphone ke, torchlight ke, kalau dah lama pakai kan, itu merujuk kepada nilai rintangan dalaman di dalam bateri tersebut sedang bertambah, sedang meningkat. Okay, so that's it untuk nombor 5, and that's it for this part 1. Okay, saya akan bincangkan nombor 6 nanti dalam part kedua. Jumpa lagi. Selamat mengulang kaji. Okay, good luck. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.